Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton yang Cik Man kasih sekalian berada di rumah bersama keluarga. Dan selamat datang untuk menonton Cik Man dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Okey, untuk tema minggu ini itu kita tema yang berbeza sedikit daripada yang sebelum ni. Mungkin kita bincang tentang hubungan sesama manusia ataupun kekeluargaan, tapi pada minggu ini kita membincangkan tentang asas-asas Islam. Itu temanya ialah rukun Islam. Dan untuk tajuk hari ini pula, sudah pastinya bila kita membincangkan tentang rukun Islam, maka adik-adik, penonton-penonton, akak-akak, abang-abang semua tahulah rukun Islam ada berapa yang kita belajar daripada sekolah, daripada kecil dulu. Ada 5 perkara. Dan yang pertamanya tidak lain dan tidak bukan mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun tema tajuk kita pada hari ini ialah syahadah. So apa yang dimaksudkan dengan syahadah? Sebelum Cik Man huraikan lebih lanjut lagi, saksikan video ini. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, penonton sekalian baru saja menyaksikan video tadi. Dah selalu kita dengar bila mengucap syahadah ni 2 perkara kot, ataupun 2 situasi. Yang pertama sekali bila orang nak masuk Islam, dan yang keduanya bila nak mati kan. Nak mati tu kita sebut sebagai kita talqinkan seseorang. Talqin ni bukan bila dah tanam ke Ustaz. Sebenarnya talqin tu sebelum tanam tu, waktu dia hidup lagi. Sebab tu Nabi kata laqinu mautakum. Hendaklah talqinkan orang yang hampir ataupun yang sedang nazak di kalangan kamu. Siapa yang matinya penghujung hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, insya-Allah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam syurga. Baik, kita nak huraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan syahadah. Cik Man kalau sebut perkataan syahadah ni, Cik Man nak teringat Tok T ni, syahadah. Yang itu konsert dia kan. Syahadah ini bahasa Arab. Tengok Tok T pun tahu bahasa Arab, dah ada unsur-unsur Arab Islam dalam lagu-lagu artis-artis kita ni. Baik, syahadah ini daripada perkataan syahidah. Syahidah yang membawa maksud menyaksikan ataupun mentafsirkan sesuatu. Syahidah maksudnya menyaksikan, tengok, lihat. So dalam 2 kalimah syahadah, kita akan melafazkan satu ayat dalam bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi saksi dekat sini dalam lafaz tersebut syahidah. Ustaz, nak saksi dengan apa? Saya tak nampak Tuhan Allah, saya tak pernah tengok, Nabi Muhammad pun tak pernah jumpa, jadi nak saksi macam mana? Adik-adik dan penonton-penonton sekalian, bila kita sebut tentang syahadah, ia berkenaan dengan kepercayaan kita dan keyakinan kita. Di mana penyaksian itu bukan sahaja semata-mata dengan mata, tapi penyaksian itu dengan keyakinan. Keyakinan itu pula adalah pekerjaan hati. Ada orang mungkin dia tengok Nabi Muhammad pada zaman Nabi hidup dulu. Contohnya seperti Abu Jahal. Dia menyaksikan dengan mata. Saksi dengan mata aja lebih. Tapi adakah menyaksikan dengan mata hati ataupun yakin? Tidak sekali-kali. Maka sebab itu penyaksian ini bukan semata-mata dengan mata zahir, bahkan penyaksian dengan mata batin, iaitu hati dan jiwa kita mempercayai tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang merupakan pesuruh Allah. Cik Man nak kongsi satu hadis sahih. Bunyal Islam ala khamsin. Dekat sini yang munculnya rukun Islam 5 tu. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibina berdasarkan 5 perkara. Khamsin tu 5. Dulu masa sekolah, siapa yang ambil sekolah Arab tu? Ada adik ambil masuk sekolah Arab kan? Sekolah pagi, sekolah SMK ataupun sekolah biasa. Petang-petang kan ada kafar ke ataupun sekolah Arab belajar agama, ataupun mungkin keluarga kita yang belajar bahasa Arab mengajar kita. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Kan khamsah kan 5 kan. Tapi dia punya orang kata dia punya timbangan-timbangan, imbuhan-imbuhannya. Maka dalam hadis ni disebut khamsin. Islam dibina berdasarkan 5 perkara. Okey? Yang pertama Nabi sebut dalam hadis ini
syahadati an la ilaha illallah. Syahadah. Kan tengok Nabi sendiri sebut syahadah, dan kita pun ambil perkataan syahadah itu dijadikan bahasa Melayu supaya kita dapat faham terus hadis ini, iaitu penyaksian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi ada 4 lagi lah yang kita nak bincangkan. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan syahadah. Jadi bila sebut tentang syahadah ni, 2 situasi tadi Cik Man sebut, ketika nak kembali kepada fitrah, dan yang keduanya tadi waktu nak mentalqin ataupun nak mengajar seseorang yang hampir meninggal dunia ataupun yang sedang nazak, supaya dia dapat mengucapkan perkataan syahadah, supaya matinya dalam keadaan iman, dan lafaz yang dituturkan, kalau dia tak bisulah, lafaz yang dituturkan akan berada dengan lafaz yang kembali kepada Allah. Cuma kadang-kadang ada persoalan, Cik Man, tapi kalau orang bisu dia rugi ke Cik Man? Sebab dia tak dapat mengucap? Tak. Sebab tu Cik Man katakan tadi, bila sebut tentang syahadah, dia bukan sahaja fokus ataupun terbatas kepada kita tengok Nabi semata-mata ataupun kita tengok Allah semata-mata, tapi keyakinan. Seorang yang Allah takdirkan dia kekurangan, tapi ada kelebihan dekat situ ya. Seorang yang bisu, kita nampak dia kurang, tapi sebenarnya ada kelebihan orang bisu. Jangan body shaming. Orang bisu tak pernah membawang, orang bisu tak pernah mengumpat, orang bisu tak pernah dia nak menceritakan keburukan tentang hal orang lain, mengadu domba dan seumpamanya. Tapi ketika dia mati, kalau dia seorang yang yakin dalam hatinya, syahadah dalam hatinya, menyaksikan dengan mata hatinya, dia yakin bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan dia yakin bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul terakhir pesuruh Allah, walaupun dia tak dapat menyaksikan, tak dapat mengungkapkan dengan perkataan, maka dia mati dalam keadaan yang beriman. Sama juga dengan orang yang boleh bercakap. Jadi kita yang boleh bercakap, yang boleh mengucap la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah tu bukan dengan keyakinan pun. Cawan jatuh la ilaha illallah. Bahkan kadang ni Cik Man nak pesan satu benda. Melatah tu kita keluar perkataan syahadah. Dan kadang-kadang tak penuh. La ilah. La ilah ni hati-hati. La ilah ini maksudnya tiada Tuhan. Jadi kalau nak melatah, bukanlah Cik Man cadangkan melatah tu, ialah melatah benda yang elok tu baguslah. Itu mungkin menunjukkan dia memang dah biasa dengan zikir, kan? Kadang-kadang ada setengah orang dia jadikan satu orang kata sepe, kan? Kau tengok apa benda yang dia selalu cakap, kau tengok waktu dia melatah. Kalau dia melatah, dia sebut yang binatang hidung macam tu memang selalu mencarut tu. Tapi kalau melatah sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, mungkin sebahagian besar hidupnya ataupun perkataan-perkataan yang dia selalu ungkapkan adalah zikir. Cuma kadang-kadang setengah orang melatah, dia tak sengaja, dia tersebut la ilah. La ilah maksudnya tiada Tuhan. Okey, kita kembali balik. Maknanya syahadah ini adalah penyaksian, yang menyaksikan bukan sahaja dengan mata, tetapi dengan keyakinan kita bahawa dalam hidup kita ini sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang yang Muslim, maka tidak ada Tuhan yang layak kita sembah ataupun menghambakan diri kecuali Allah, dan kita menyaksikan bahawa Allah mengutuskan seorang manusia yang diberikan tugas sebagai rasul ataupun penyampai akhir zaman, iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan syahadah tajuk kita ini adalah perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah lain yang berkaitan, contohnya seperti akidah. Cik Man ada soalan yang agak cerdik sikit. Assalamualaikum Cik Man. Macam yang kita tahu, sebenarnya dalam Al-Quran tak ada pun perkataan akidah. Jadi penting ke akidah tu Cik Man? Jadi nak tahu jawapan apakah yang dimaksudkan dengan akidah, kembali selepas ini, kita berhenti rehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man, dan sekarang ni kita berada dalam satu tajuk, iaitu syahadah di bawah tema rukun Islam. Jadi kita rukun Islam, kita belajar, memang kita faham ada 5 perkara. Yang pertama, syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, dan sekarang ni kita bincang tajuk itu. Dan Cik Man nak kembalikan balik pada soalan yang tadi sebelum kita berhenti rehat. Dalam Quran ada orang mempertikaikan, ramai sebenarnya orang yang mempertikaikan Islam ni, sama ada daripada mungkin penganutnya sendiri disebabkan tidak faham, dan mungkin daripada orang luar yang beragama lain yang mungkin juga tidak faham, ataupun daripada musuh Islam itu sendiri yang faham kebenaran Islam tapi dengan keegoannya berusaha juga untuk meruntuhkan Islam. Dan di kalangan mereka yang tidak ada fahaman bertuhan seperti atheist ataupun free thinker, yang sebenarnya mereka cuba untuk melanggar fitrah. Sebab setiap manusia itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir, ada satu nilai fitrah untuk cenderung
mencari Tuhan ataupun mengabdikan diri, mengesakan Allah dengan satu Tuhan yang maha agung, yang supreme, kemudian yang sangat-sangat menguasai sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu kita memang faham. Maka setiap manusia tidak boleh melanggar fitrah yang telah Allah jadikan dalam jiwa ataupun dalam hati setiap manusia. Kembali balik kepada soalan tentang berkenaan dengan perkataan akidah. Kita selalu dengar perkataan akidah, tajuk-tajuk forum, tajuk-tajuk ceramah. Cuma yang cantiknya soalan ini bila dia tanya ialah, Cik Man, dalam Quran tidak disebut perkataan akidah. Jadi adakah akidah itu sebenarnya tidak wujud ataupun tidak penting? Baik, sebelum tu Cik Man nak menjawab tentang apakah konsep Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia dan apakah konsep dan bentuk penyampaian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Quran satu kitab dan mukjizat yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad, kalam Allah. Dan satu-satunya mukjizat yang paling agung. Nabi ni ada banyak mukjizat. Air keluar daripada jari, boleh belah bulan. Kemudian Nabi boleh memahami bahasa haiwan seumpamanya. Ini lagi dahsyat daripada yang kita tengok Jumanji apa semua tu kan. Nabi ni Allah bagi mukjizat jauh lebih hebat. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat ini, walaupun kita tengok air boleh keluar daripada jari lah, boleh belah bulan, ini memang paling best punya mukjizat. Tak. Yang paling best sekali mukjizat, yang paling ajaib, yang paling unggul, yang tak boleh ditewaskan oleh sesiapa ialah mukjizat yang kita nampak macam biasa sahaja. Yang di rumah kita ini tertulis ataupun dicetak dengan menggunakan kertas. Apakah dia? Kalam Allah. Yang kita sebut sebagai mushaf ataupun Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik, Quran ini dek 30 juzuk. Okey, kemudian ada 114 surah, ada 114 bismillah. Dia bukan semata-mata turun dengan lafaz tetapi turun dengan makna. Kena fahamkan poin Cik Man. Al-Quran ataupun perkataan Nabi dengan hadis-hadis dan sunnah baginda tidak semata-mata turun dengan lafaz tetapi turun juga dengan makna. Bila kita sebut dengan makna, maka akidah ni termasuk dalam kategori makna. Walaupun tak ada dari segi lafaz. Cik Man nak tanya adik-adik. Adik-adik makan Starbucks? Makan KFC? Family meal? Minum air Pepsi? Macam mana adik boleh makan benda-benda ni? Ada dalam Quran yang menunjukkan halal? Makcik pernah jumpa surah Starbucks. Bismillahirrahmanirrahim. Astabak. Wa ma adraka mastabak. Jadi macam mana makcik boleh makan sedangkan tak ada? Kalau saya tanya makcik balik, Cik Man tanya adik-adik, apa hukum makan Starbucks? Halal Cik Man. Mana dalil Allah tak sebut Starbucks dalam Quran? Secara lafaz tak ada pun perkataan Starbucks. Jadi macam mana kita boleh, selalu sangat aku sebut perkataan Starbucks, ni contoh sahaja. Jadi daripada mana yang kita tahu Starbucks itu halal? Daripada lafaz tak ada. Sudah pastinya dari segi makna. Sebenarnya Starbucks ada di dalam Quran, tetapi melalui makna. Ayat yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minum daripada rezeki Allah. Dalam dalil-dalil yang lain, makan dan minum apa-apa saja yang halalan thayyibah. Kalau kita yakin produk itu walaupun sebutnya dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa apa pun tak ada dalam Quran, tapi halal thayyib, maka termasuk di bawah keumuman ayat ini. Maknanya ada. Mana-mana sahaja produk-produk makanan yang halal dan thayyib, halalan thayyibah, maka termasuk dalam dalil yang Allah sebut secara lafaz dalam Al-Quran. Maka dikaitkan dengan akidah. Perkataan akidah itu tak ada dalam Quran, tetapi makna akidah itu ada. Sebelum tu, apa yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah daripada perkataan aqadah, iaitu simpulan. Apa kaitan simpulan ini dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu syahadah? Iaitu simpulan kepercayaan yang tersimpul mati, rapi, yang tak boleh dirungkaikan untuk membuktikan ataupun menunjukkan kepercayaan kita bahawa la ilaha illallah. Maka itu akidah kita. Itu simpul mati yang ada dalam jiwa kita yang tak boleh buka dengan mengatakan tak ada Tuhan melainkan Allah. Simpulan itu ataupun akidah ini tidak akan terlepas. Kita tak akan mengatakan rasanya macam ada Tuhan selain daripada Allah.
berhala dan seumpamanya. Ataupun mungkin saya tak percaya kepada Tuhan. Tak, sebab simpulan itu mati dah. Kemas dekat situ, tak boleh diputuskan ataupun diguntingkan. Maka itu yang dimaksudkan dengan akidah. Jadi berkenaan dengan simpulan ataupun berkenaan dengan orang kata kepercayaan kita bahawa Tuhan itu semata-mata tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada makna ini, kepada akidah ini. Contohnya surah yang paling pendek, antara surah yang paling pendek, yang paling seronok kita nak baca dalam semayang sebab tak panjang, suratul Ikhlas. Adik-adik semua hafal kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Ayat ni tak ada perkataan akidah, tapi maksud dia akidah. Katakanlah Muhammad bahawa Allah itu esa. Jadi kita mempercayai Allah itu satu, tidak ada duanya, tak ada Tuhan melainkan Allah. Kita simpulkan dalam jiwa kita dengan mengatakan bahawa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, dialah segala-galanya tempat kita kembali ataupun kita menuju, kita merujuk dan segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, Allah tidak ada family. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapa pun yang setara dan sekufu dengan Allah. Ini yang dimaksudkan akidah itu datang dalam bentuk makna. Maksudnya akidah memang ada dalam Quran. Sebab tu Al-Quran sebagai mukjizat bukan sahaja mempersembahkan benda-benda yang secara literal ataupun yang kita baca, tetapi di sebalik perkataan itu terungkap 1001 makna dan rahsia daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin ada soalan lain yang berkenaan dengan tauhid. Okey, tauhid ni lebih kurang sama dengan akidah. So dia pun tanya, netizen tanya, Cik Man, apa maksud tauhid? Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali dengan banyak lagi soalan netizen selepas ini dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man, dan tajuk kita pada hari ini kita bincangkan tentang syahadah. Dan tadi dalam sebelum ni, dalam blok-blok sebelum ni, Cik Man ada bincangkan beberapa istilah yang biasa kita dengar, yang dia sinonim ataupun yang hampir serupa, iaitu syahadah, kemudian akidah, dan ada persoalan daripada netizen juga apa yang dimaksudkan dengan tauhid. Tauhid dengan akidah ni lebih kurang samalah. Dia adik-beradik, satu mak satu ayah. Akidah ni berkenaan dengan apa yang kita yakin dalam hati kita. Apa akidah kita? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Dan dia ada kaitan dengan tauhid. Bila kita katakan tak ada Tuhan melainkan Allah, bermakna kita mengatakan Allah sahaja semata-mata Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain. Allah itu satu. Dalam surah Al-Ikhlas yang baru saja dibaca tadi tu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat bahawa Allah itu ahad. Ahad ini bukan hari, tapi satu. Membawa maksud satu. Yang kita belajar bahasa Arab, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah. Maka wahid, ahad. Itu dia punya wazan ataupun dia punya timbangan-timbangan perkataan. Maka ahad maksudnya satu. Maka bila satu, itu kita sifatkan dengan Allah. Allah itu tunggal. Jadi bila kita mengatakan Allah itu satu, itulah tauhid. Sebab tauhid itu daripada perkataan wahada yuwahidu. Tauhid pun maksudnya satu. Jadi adik-adik sekarang sudah faham. Tauhid itu adalah satu proses dan sikap kita mengatakan bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita menyatukan Allah ataupun mengesakan Allah. Lawan kepada satu ni banyak. Iaitu dalam bahasa Arab tauhid, lawannya syirik. Syirik ini daripada perkataan syaraka. Adik-adik pernah dengar perkataan syarikat? Syarikat ini suatu benda yang dibentuk daripada beberapa orang. Ada business partner, bukan seorang. Kan ada share, maknanya ada gabung, maksudnya dia bersyarikat. Tapi kita tak adalah katalah, bapa engkau buka syirik apa? Itu dia maksud perkataan sama, tapi dia punya makna yang berbeza mengikut situasi. Okey? Syirik dalam ilmu akidah, kita menduakan Allah. Syarikat pula company yang dibentuk daripada lebih daripada seorang, 2, 3, 4, 5. Ada share, ada partner, ada orang kata saham-saham yang diberikan oleh beberapa orang. So itu falsafahnya, lebih daripada seorang. Jadi tauhid lawannya syirik. Sebab tu Nabi dalam hal-hal dakwah ni di Mekah, kita tengok adik-adik pun baca sirah, makcik-makcik paklung-maklung baca sirah. Dakwah Nabi ni, Nabi mulakan dengan tauhid, mengesakan Allah. Sebab itu yang paling asas. Kita kena tentukan siapa yang wajib dan perlu kita sembah, supaya kita boleh fokus dan kita taat apa perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh zat yang kita sembah. Maka di Mekah ini Nabi
dalam dakwah Nabi itu sendiri, sama ada Mekah ataupun Madinah, Nabi memfokuskan perkara pertama ialah tentang akidah ataupun tauhid. Sebab tu Nabi ketika dia mengantar utusan-utusannya, Nabi pun ada duta tau. Bukan produk-produk kecantikan ataupun produk makanan saja ada duta. Nabi pun ada duta. Ini duta yang sangat eksklusif, duta yang bersifat international, dunia akhirat punya. Antara salah seorang daripada duta Nabi ialah Muaz. Sayyiduna Muaz bin Jabal. Ketika Nabi mengutuskan Sayyidina Muaz bin Jabal, maka Nabi memerintahkan supaya Muaz bin Jabal itu mengajak masyarakat dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masyarakat sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah kembali kepada agama, sudah percaya Tuhan yang satu, maka perintahkan solat. Kemudian bila dah selesai bab solat pula, maka Nabi Muhammad memerintahkan Muaz bin Jabal mengambil sebahagian harta daripada orang-orang kaya VVIP untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi bila kita faham apa yang Nabi perintahkan, pesan kepada Muaz bin Jabal ini, inilah sebahagian daripada rukun Islam ataupun asas-asas agama yang perlu dilakukan oleh Muaz bin Jabal selaku duta Nabi SAW. Dan ramai lagi duta-duta yang lain, pendakwah-pendakwah Nabi yang orang kata bertebaran di pelosok alam negara-negara selain daripada Mekah dengan Madinah. Kemudian bila selesai Mekah, Nabi pun berhijrah ke Madinah di atas perintah Allah. Di sana Nabi juga turut menjadikan fokus dakwahnya iaitu akidah ataupun tauhid. Cuma nak bagi tahu sikitlah, orang Madinah ni adik-adik tuan-tuan sekalian, dia lembut sikit berbanding dengan orang Mekah. Sebab tu ketika permulaan dakwah Nabi di Mekah itu disambut dengan kasar, dibaling dengan batu, Nabi diboikot, dicatu makanan. Walaupun itu keluarga Nabi. Sebab tu Cik Man nak kongsi pada penonton-penonton sekalian, kadang-kadang yang menjadi penghalang dakwah, yang menjadi cabaran besar dalam dakwah kita untuk bawa keluarga masyarakat kepada Tuhan ini, bukannya orang-orang luar pun, tapi ahli keluarga sendiri. Sebab tu ahli keluarga sendiri ini kadang-kadang cabaran yang paling besar untuk kita menyampaikan kebenaran. Sebab ialah kita mungkin adik bongsu, kemudian kita nak sampaikan Kak Long, tolong pakai tudung tutup aurat semua Kak Long. Abah semayang bah, mak jangan lawan abah, taat kepada abah. Kita rasa macam ada halangan sebab kita ni yang paling kecil walaupun kebenaran tu ada pada kita. Maka ini antara perkara yang Nabi hadapi cabarannya untuk berdakwah dengan keluarga sendiri. Tokoh-tokoh yang kita semua kenal, yang paling banyak ataupun kuat menentang Nabi, Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, pakciknya sendiri. Maka sebab itulah soal hidayah ni memang kita tak boleh nak uruskan. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, bahkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka itu sepintas lalu ataupun sedikit sebanyak huraian tentang tauhid. Cik Man ulang balik, tauhid daripada perkataan wahada, iaitu mengesakan Allah. Jadi dia berkait rapat dengan akidah. Dan ini semua terangkum dalam syahadah. Iaitu 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan. Okey. Ada soalan menarik daripada netizen. Cik Man, kalau seseorang itu kembali kepada agama Islam, bolehkah dia mengucap dengan bahasa dia? Contohnya dia orang Korea. Ulama membincangkan tentang hal ini. Apa yang paling penting ialah kefahaman kita tentang apa yang kita ucapkan. Sebab tu yang Cik Man kata tadi, ada orang bisu, asalnya dia mungkin non-Muslim, kemudian dia nak kembali kepada agama fitrahnya. Jadi kita kata mengucap tak boleh. Rugi dunia akhirat. Takkan kita nak cakap macam tu pula kan? Jadi kita bagi dia faham, adakah kamu yakin, adakah kamu faham bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Dia mengangguk sahaja itu sudah cukup membuktikan yang dia yakin dalam hati, maka itulah konsep syahadahnya sebab dia memang tak boleh bercakap. Jadi ulama membincangkan tentang seseorang yang dia mengungkapkan dengan bahasanya sendiri, sah keislaman ataupun tidak. Maka hukum atau pendapat yang paling kuat sekali adalah sah. Tapi bagi orang yang dia mahir bahasa Arab, dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan bahasa dia sendiri, adakah sah juga keislamannya? Tetap sah, kerana yang menjadi fokus utama, yang menjadi penting ataupun kayu ukurnya di situ ialah bagaimana hatinya yakin dan dia faham bahawa Tuhan yang hanya layak disembah hanyalah Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi sebaik-baiknya siapa yang mahir bahasa Arab tu ucaplah dalam bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran yang merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Jadi sekian yang dapat Cik Man kongsikan pada episod kali ini berkenaan dengan syahadah yang berkaitan dengan tauhid.
tauhid, yang berkaitan dengan kewajipan hati dan kepercayaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, adik-adik semua insya-Allah boleh menambahkan maklumat dalam ruangan-ruangan yang lain, dan kita berjumpa lagi di lain masa dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Korang tanya je, Cik Man jawab. Jumpa lagi. Assalamualaikum.